pelaksanaannya. Yang Muhammad Tambun, 25 tahun lepas, hujung tahun 98 dan 99, saya di antara anak-anak muda yang berada di mahkamah menunggu Yang Muhammad Tambun dibawa ke mahkamah setiap hari untuk dibicarakan. Sudah tentu harapan pada masa itu ialah untuk melihat agenda reformasi dan islah diangkat suatu hari nanti. Cuma persoalan di sini, saya mohon maaf kepada Yang Muhammad Bagan Datuk, tidak ada personal, cuma persoalan saya, apakah melantik anggota pentadbiran di peringkat tertinggi daripada kalangan yang didakwa kes pecah amanah tidak menjejaskan agenda madani yang diwar-warkan? Jika dikatakan bahawa untuk mengukuhkan kerajaan, tidakkah kita diberitahu bahawa kerajaan yang dibentuk ini ialah titah tuanku dan tidak mungkin akan berlaku penarikan dari kerajaan kerana ia titah tuanku, tidak perlu diikat dengan sebarang jawatan. Jika dikatakan tidak ada campur tangan politik nanti, namun tidakkah secara logik pelantikan ini akan pengaruhi keputusan atau bicaraan di mahkamah? Terima kasih. Saya benar-benar untuk minta pencerahan Yang Muhammad Tambun. Terima kasih. Pertama, tindakan tidak boleh diambil berdasarkan pendakwaan sebelum penghakiman. Ini pernah disebut oleh YB Marang dalam kenyataan cakap tegas pada ketika itu. Keduanya hari ini umpamanya ada ahli yang berhormat yang didakwa. Apakah perlu dia letak jawatan semua kedudukan dalam parti? Tentunya jawapannya belum dan tidak. Jadi begitu juga pendirian saya dalam kes ini. Apa yang saya lakukan ialah memaklum kepada Peguam Negara, kepada Ketua Hakim Negara, bahawa negara ini mesti tegak atas prinsip negara hukum. Saya tidak mau menghukum sebelum mahkamah. Proses mahkamah yang telus dan bebas. Tapi sekadar saya nak sebut di sini, sejak TPM Bagan Datuk menjadi Timbalan Perdana Menteri, semua kerja-kerja dan amalan itu patuh kepada prinsip dan dasar kerajaan. Ada satu kes yang dibawa kepada beliau di bawah syarikat-syarikat GLC yang di bawah beliau, yang mengusulkan beberapa tender, beberapa tindakan segera tanpa tender. Beliau telah menulis patuh kepada arahan Perdana Menteri, Jemaah Menteri, semua mesti mengikut proses tender. Beliau ini kali pertama saya sebut, saya tidak maklum kepada beliau. Jadi saya beri jaminan kepada Yang Berhormat, saya tidak ada hasrat ganggu proses ini. Cuma persepsi mungkin tepat yang disebut oleh saudara Yang Berhormat Pasir Mas. Saya hanya boleh bagi jaminan ia tidak menjejaskan prinsip dan dasar termasuk madani yang saya tetapkan. Kalau saya nampak keras dalam soal rasuah, penyelewengan, pemunggahan kekayaan yang berlaku, yang ada bukti, ini saya tidak mahu meminta maaf. Tidak ada hubungan personal, walaupun saya tahu saya dikutuk oleh sebahagian kononnya mencari salah. Arahan saya kepada mereka, termasuk pagi tadi, mesyuarat dengan semua badan-badan ini. Saya kata, ambil tindakan, saya tidak peduli dari parti, termasuk dari parti keadilan sendiri. Saya tidak boleh menjamin parti saya ini 100% bersih. Seperti mana orang belah sana kadang bicara, kami semua bersih. Terbukti tidak benar. Jadi marilah kita betulkan, kerana bagi saya madani ini bukan saja slogan kosong. Saya nak bawa, nak ajak rakyat faham bahawa negara tidak boleh selamat tanpa nilai, tanpa tata susila, tanpa akhlak. Kita boleh maju dari segi ekonomi, tapi rosak dari segi tata kelola, tata urus yang juga melibatkan rasuah dan penyalahgunaan kuasa yang sudah menjadi amalan. Saya sebut masalah sistemik, ada orang kata ini mengecam negara di luar, Malaysia di luar negara. Ini kenyataan. Sama ada kita sebut di Jakarta atau Bangkok, saya akan sebut. Ya. Mengapa saya nak beritahu di Jakarta atau Malaysia ini negara yang 100% bersih? Ya, nampak sangat saya penipu. Saya beritahu apa yang sebenarnya. Kita sedang bergelut melakukan islah kerana ada masalah. Terima kasih. Terima kasih.